الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang mencipta, yang mengada, yang menjadikan kita daripada tiada kepada ada, Tuhan yang sebenar yang patut kita mengabdikan diri kepadanya. Dia utuskan kepada kita sebaik-baik manusia untuk jadi contoh tauladan bagi kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita ni bukan sia-sia. Ini kita kena tanam, we faham. Kerana kebanyakan kita ni dengar dan kita tadi itu sahuti perintah Tuhan. Cuma kita tadi itu tak menjalankan sifat kewajipan yang Allah Ta'ala menetapkan bagi kita. Kata kita sebagai manusia, Tuhan tak jadikan kita dalam keadaan main-main dan sia-sia. Ini kurang masuk di dalam akal fikiran kita, pahaman kita. Sebab itulah sengka setengah-setengah daripada orang yang beriman, yang adanya di dalam pahaman dia, pegangan dia, kata agama Islam ialah agama Allah. Memang Islam ialah agama Allah Subhanahu wa taala sebagai peraturan untuk kita nak pakai di dalam hidup kita. Tuhan jadikan kita sebagai manusia, serta Tuhan hatta ajaran untuk kita nak guna hidup, iaitu dinamakan al-Islam. Islam ialah agama. Agama ialah cara kita nak pakai hidup. Lalu Allah Jalla Jalaluh telah firman di dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya pelaturan yang Allah Subhanahu wa taala utuh mari, hatta mari pada kita, ialah peraturan al-Islam. Islam ialah kita menyerahkan diri. Islam ni makna kita serah diri, serah perasaan, serah kehendak kita, serah segala-gala. Serah pada siapa? Serah kepada Allah Jalla Jalaluh yang mengada, yang menjadikan kita tadi. Sebab itu perkara ini berhajat kepada pahaman, berhajat pada kesedaran, berhajat pada kita tadi itu yakin dengan perkara yang kita menganut dengan dia. Ramai di kalangan umat Islam, ramai di kalangan orang yang beriman dengan Nabi SAW, akan tetapi kurang sangat syariat Allah Subhanahu wa taala boleh nak berjalan dengan cara bagus, boleh nak jalan dengan cara molek. Kenapa? Kerana diri orang yang beriman kurang faham, kurangnya faham terhadap ajaran yang dia itu sendiri menganut tiap-tiap hari. Dengan sebab itu, kita kalaulah tak faham,
Di situlah timbul perasaan kata kita ni nak cari ajaran yang baru, ajaran yang lain, ajaran yang kita tadi itu tak ada mengaku dengan dia, tak ada syahadah pun dengan ajaran yang kita duk cari itu. Dengan sebab apa kita duk cari ajaran yang lain? Terutama ajaran daripada ajaran barat, ajaran daripada ajaran yang nak menarikkan kita sebagai manusia keluar daripada agama Islam hal keadaan kita terkabar. Sama ada masalah bab politik, sama ada masalah bab ekonomi, sama ada masalah bab tarbiyah, sama ada masalah bab bina masyarakat dan sebagainya. Kita dah berasa kata ajaran barat dia wari, kita kata hak ni hak maju dengan kita, hak ni hak kan samai, hak ni hak molek, hak ni lah hak yang kita tadi itu duk cari-cari. Sedangkan duk dalam tangan dia tu geliga, dia tadi itu tidak faham dengan cara molek. Punca keruntuhan umat al-Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita tengok berita, tengoknya suasana keadaan negara, suasana keadaan umat Islam, sampai kamu jumpa dalam keadaan sungguh. Tiap-tiap hari duk titam, dia duk selidiki berita-berita luar negara tentang umat Islam, sampai jadi dia tadi tu seorang yang jadi roh semsau, jadi menyakiti diri dia, berasa sedih terhadap orang duk buat terhadap umat Islam, duk ganggu, duk dia menghina, mencabutkan sifat kemanusiaan daripadanya. Dengan sebab apa boleh jadi gitu? Adakah umat Islam ni bukan sikit ke lagu mana? Umat hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni sikit ke? Seluruh dunia ni tak ada. Malaikat boleh bilang beberapa dari dengan anak jari ke lagu mana? Tidak. Ramai umat kita, banyak umat kita. Negara Islam bukan satu negara. Pemimpin Islam bukan seorang di dalam dunia ini. Ramai. Akan tetapi pahaman Islam yang sebenar tak berasa cocok masuk sungguh di dalam hati dia. Kenapa tak masuk di dalam hati seseorang manusia? Hari ni kita nak tengok sidang Jumaat yang dirahmati, sebab-sebab sedikit untuk nawi kita tu faham. Kata kita tadi itu nak faham Islam, pasti kena adanya warasatul anbiya, orang hijau jawatan gantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memahamkan terhadap umat Islam akan ajaran Islam yang sebenar. Kalau kita paling kiri dan kanan rancangan musuh Allah Subhanahu wa taala yang dia rancang tadi itu bukan setahun dua, terkadang belum daripada tok nenek moyang kita lagi mari pada ini dunia, rancangan itu telah siap. Sehingga berkatanya ulama sejarah, mereka itu rancang semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk ada lagi, masa sahabat duk segar-segar lagi, masa khalifah Islam duk cermelang lagi, seumpama matahari di tengah hari dah. Akan tetapi rancangan mereka senantiasa duk buat ambil dengan asbab tinggi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia lempar kepada umat Islam semenjak daripada dulu lagi, supaya umat Islam tadi itu faham tak kena terhadap agama Islam. Mula-mula timbul di dalam Islam cara nak umat Islam faham jadi salah terhadap agama Islam, dia mengadakan satu cara memikir pemberontak, cara memikir nak menjatuhkan kerajaan agama Islam, kerajaan Islam, khalifatul Islam, berbagai-bagai. Kama dia tahu kepada kita, beri pada kita cara memikir nawi kita itu beriman dengan Tuhan tak kena. Cara kita nak beriman dengan Tuhan tak kena. Mari kama dia pesen kata tak sewing ngambilkan dengan asbab. Semua tadi itu kita tawakal di atas Allah Taala memadai. Allahu akbar. Hak tu cara memikir demo tu mari lama dah. Umat Islam terima belaka tu. Kerajaan Abbasiyah bagaimana jadi setelah daripada memikir dengan pemikiran Mu'tazilah, kerajaan Amawiyah
bagaimana jadi apabila dia menganut cara faham Jabariyah dan Murji'ah, pahaman Uthmaniyah, apa dia menganut dengan cara memikir, mempujakan, mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, capua dan sebagainya. Bagaimana kita boleh tengok? Dengan sebab itu, warasatul anbiya, setiap zaman, setiap masa, dia tadi itu bangun duduk di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di atas duduk di atas meja dalam masjid. Duduk tempat pentas penceramah dan sebagainya. Musuh Allah Subhanahu wa taala tak berhenti-berhenti juga daripada dia nak menghalangkan mereka itu. Siapakah dia basuhkan cara memikir, pemerintah negara Islam mempenjarakan habis licin umat Islam yang pegang risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar yang dikenalkan dengan ulama Rabbani, mempenjarakan habis licin. Siapakah hari ini mereka itu duduk dalam penjara? Apabila mereka itu putus daripada cara nak memahamkan Islam yang sebenar kepada umat Islam, maka keruntuhan yang kita boleh tengok sebagaimana duk kita boleh tengok ni. Sebagaimana yang kita boleh lihat hari ini, keruntuhan umat Islam. Dengan sebab itu, al-Islam dia tadi itu tak aku sama sekali terhadap kezaliman. Nasib baik secara mana kita sebagai umat Islam yang ada di tempatan kita hari ini, kita kata terkadang hukumah kita, pemerintahan kita tak faham Islam dengan cara sepatutnya. Akan tetapi mereka itu boleh pergi teraju buat keadilan bagi orang pandai duduk, dia akan dapat keadilan. Keadilan inilah Islam tadi itu mengada semenjak daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akaknya bendera, akak risalah al-Islam naik di atas muka bumi ini. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam tak boleh sama sekali kita nak beragama dengan pesen kata gamuk, beragama pesen tok nenek, beragama pesen perasaan. Tidak. Islam kita tidak lain, tidak bukan, dia ada dua sumber yang Allah Subhanahu wa taala utus mari kepada kita, hatta turun mari kepada kita melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para warasatul anbiya hak benar itu bawa datang mari kepada kita, iaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dua perkara tu semua ulama dalam dunia yang bawa risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sebenar, dia bawa muka tu mari pada umat Islam. Sebab tu umat Islam zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'it tabi'in, zaman tu zaman ni boleh mengangkatkan teraju umat Islam naik ke mocok sapakat, boleh buka beberapa negara, boleh bukanya beberapa negeri, boleh buka cara memikir manusia daripada gelap kepada cerah, daripada hak tak maju pada maju, daripada hak tak tahu kepada tahu, daripada hak tak kena kepada hak kena, daripada hak molek dah kepada molek lagi. Dengan apa? Dengan Alkitab was Sunnah. Akan tetapi musuh Allah Subhanahu wa taala mempenjara habis ulama-ulama umpama tu, sampai ke umat Islam hari ni dak dengar gapo daripada ajaran Islam, terutama di Nusantara kita. Dalam negara Arab pada juga sikit-sikit, tapi tak seumpama Nusantara kita. Kita dengar gapo? Umat Islam dak faham kata Islam iaitu mimpi dan mengigar, itu sebagai ajaran Islam. Mimpi begini, mengigar begini terhadap ajaran Islam, maka bagaimana kita sebagai umat Islam dak jadi? Bagaimanakah umat Islam tadi itu dak jadi? Kenapa orang-orang pengkuasa hak besar-besar hak tak beriman tak mempenjarakan orang-orang umpama ulama-ulama yang dak royak mimpi dan mengigar pada ajak kepada umat Islam? Kenapa? Kerana dia tahu kata hak tu bukan hak Islam pada asal. Islam tak akan jadi lebih, tak akan jadi pegang teraju dunia kalaulah umat Islam tadi itu dak pegang dengan dua dasar tersebut. Dia paling dua juga, hak ni mengigar dengan mimpi, hak ni Alkitab was Sunnah, Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain.
jauh. Syattana bainahuma, beza jauh di antara dua perkara tersebut. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun sedang Jumaat yang dirahmati, sebelum daripada kamu tadi itu nak kembali kepada Allah, kita nak kembali kepada Allah, itu cerak. Belajar biar molek-molek. Nak mengaji dengan siapa, nak dengar siapa ceramah, nak ambil ajaran daripada siapa, bebas. Isyarat kita tak ada masalah. Syarat mereka itu baca ayat Quran kita, mereka baca hadis kita, hadis yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan keluar bagi kita. Barulah umat Islam tadi itu kalau dia boleh beki situ, biiznillahi taala kita sebagai orang Nusantara, walaupun bukan orang Arab, akan jadi contoh tauladan bagi dunia Islam yang kita tadi itu berpegang dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itulah perkara yang kita kena sedar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka itu suka nak memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan lidah-lidah, dengan perkataan-perkataan mereka. Wa ya'ballah, Allah Subhanahu wa Ta'ala agan, malaikat Allah Ta'ala nak menyempurnakan bagi cahaya Islam, bagi agama Islam, bagi mereka yang berpegang dengan ajaran ini semenjak daripada dia akhir balik sehingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati, alhamdulillah, hari yang kita ada ini, kebangkitan umat Islam di tempat kita, agak kata dia itu maju. Suka ramai di kalangan umat Islam pakat mengaji, ramai di kalangan umat Islam pakat kerja menega dengan cara molek. Ramai daripada orang Islam tengok tempat strategi untuk nak buat perniagaan tadi itu tempat-tempat yang molek. Ini adalah satu kemuliaan, ini adalah satu kebangkitan yang umat Islam itu kabar kata dia nak guna hidup macam mana di dalam dunia. Cuma satu perkara ayuhal muslimun sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai umat Islam walaupun duduk dalam bandar, duduk dalam kedai, negakan itu dan ini perkara yang halal, perkara ni Allah Ta'ala sokongkan kita, Allah Ta'ala beri ruang kepada kita. Cuma kita janganlah menjadikan pekerjaan kita, perniagaan kita, halangkan kita daripada amal ibadah. Terkadang kita menego siapa tak ada nak semaya, terkadang kita menego siapa kata tak ada kita nak ngaji hukum agama dengan para alim ulama, seminggu sehari pun kita tak boleh nak beri. Ini adalah kesalahan, ini adalah perkara yang wajib kita beki, kerana semua daripada nikmat yang Tuhan beri pada kita iaitu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan nak tarik, nak ambil bila apa boleh. Dengan sebab itu kita jadikan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri, khidmatkan kepada diri kita, khidmatkan kepada masyarakat kita, khidmatkan kepada ummah kita, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya harta kita, perniagaan kita, umur kita dan gerak-geri kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perkara itu diberkati oleh Allah, nescaya kita akan hidup di dalam bahagia, diri kita akan segar, jauh daripada penyakit, jauh daripada bala petaka, keluarga akan jadi bahagia, umat akan jadi sejuk. Kita boleh tengok suasana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala reda. Apabila perkara Tuhan reda, maka manusia pun jadi sejuk hati. Di situlah akan dapat kemenangan bagi kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.